Bayangkan dua organisasi jenayah paling terkenal di dunia. Satu berasal dari Jepun, terkenal dengan tatu penuh satu badan, disiplin ketat, dan kod kehormatan yang sulit bagi sebuah organisasi jenayah dan dikenali dengan vibe-vibe gelap. Ya, itu ialah Yakuza. Manakala organisasi yang lagi satu ni pula lahir dari dunia perang dadah di Meksiko. Sebuah rangkaian berkelompok yang keganasannya begitu ekstrim sehingga kadang-kadang kelihatan seperti negara kecil yang memiliki tentera sendiri. Tak lain tak bukan, iaitu kartel. Dua dunia yang sangat berbeza, tetapi kedua-duanya mempunyai satu visi yang sama, kuasa dalam dunia gelap. Di satu pihak, kita ada Yakuza dari Jepun, seperti Yamaguchi Gumi dan Sumiyoshi Kai. Di pihak lain pula, kita ada kartel dadah Meksiko, seperti Sinaloa Cartel dan Jalisco New Generation Cartel. Ramai orang sering menyamakan kedua-duanya sebagai mafia. Tetapi, hakikatnya, Yakuza dan kartel sebenarnya lahir dari dua sejarah, dua budaya, dan dua cara beroperasi yang sangat berbeza. Yakuza. Kalau kita mendalami sejarah Yakuza, Yakuza asalnya lahir daripada golongan bawah yang tidak diterima masyarakat. Lalu mereka membina sebuah keluarga sendiri dengan sistem oyabun, ayah, dan kobun, anak, untuk terus hidup. Gangster? Bukankah Yakuza ni gangster? Ya, sebuah kelompok bernama Bakuto, iaitu penjudi, merupakan punca utama dari sebuah keluarga kecil dengan sistem-sistem untuk bertahan hidup. Itu berubah menjadi sebuah organisasi yang digeruni masyarakat kerana mereka menjalankan kegiatan perjudian haram di kuil-kuil terbiar atau kawasan pinggiran bandar. Sejak dari itu, mereka bukan lagi kumpulan jalanan biasa, tetapi berkembang menjadi empayar ekonomi dan politik dengan cara mengawal pasaran gelap dan merapatkan hubungan dengan ahli elit politik seperti mengawal penunjuk perasaan atau membantu dalam kempen pilihan raya. Apa yang membuatkan Yakuza unik ialah struktur mereka yang hampir menyerupai keluarga. Kesetiaan kepada ketua bukan sekadar peraturan, tetapi dianggap sebagai satu bentuk kehormatan. Malah, dalam budaya mereka, jika seseorang ahli melakukan kesilapan besar, dia perlu berhadapan dengan hukuman irezumi, mencacah tatu penuh satu badan, dan yubitsumi, iaitu memotong jari kelingking sebagai tanda mohon maaf. Ironiknya, walaupun mereka organisasi jenayah, Yakuza pernah beroperasi hampir secara terbuka di Jepun. Mereka mempunyai pejabat, kad perniagaan, dan struktur organisasi yang jelas. Antara kumpulan Yakuza terbesar ialah Yamaguchi Gumi yang pernah mempunyai puluhan ribu ahli pada satu masa dahulu. Bahkan secara teori, Yakuza mempunyai peraturan ketat yang melarang ahli mereka menyentuh atau menjual dadah kerana mereka menganggap itu adalah perbuatan tidak bermaruah dan merosakkan masyarakat Jepun. Kartel. Dunia kartel sangat berbeza. Kartel tidak lahir dari tradisi lama seperti Yakuza. Sebaliknya, mereka muncul daripada perdagangan dadah yang berkembang pesat sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an. Apabila permintaan dadah di Amerika Syarikat meningkat, Meksiko menjadi laluan utama penyeludupan.
Di sinilah kartel mula berkembang menjadi sebuah empayar jenayah yang kejam. Tokoh seperti Joaquin Guzman daripada Sinaloa Cartel menjadi legenda dalam dunia jenayah antarabangsa. Kartel bukan sekadar sebuah organisasi, tetapi juga sebuah rangkaian yang mengawal pengeluaran, penyeludupan dan pengedaran dadah ke seluruh dunia. Perbezaan terbesar antara Yakuza dan kartel sebenarnya terletak pada satu perkara, keganasan. Yakuza secara tradisinya cuba mengekalkan imej teratur. Mereka terlibat dalam perjudian, pinjaman wang haram, pemerasan dan perniagaan gelap. Tetapi keganasan secara terbuka jarang dilakukan kerana mereka mahu kekal beroperasi tanpa menarik terlalu banyak perhatian pihak berkuasa. Kartel Meksiko pula terkenal dengan taktik yang jauh lebih brutal. Perang antara kelompok kartel-kartel sahaja kadang-kadang kelihatan seperti perang sebenar. Mereka mempunyai senjata berat, konvoi venderaan bersenjata dan akan menggunakan taktik yang sangat ekstrim untuk menakut-nakutkan kelompok lain dengan cara, ya, tahulah kan? Jika dibandingkan secara ringkas, Yakuza lebih menyerupai organisasi jenayah tradisional yang berstruktur seperti keluarga. Kartel pula lebih menyerupai empayar perang dadah yang sentiasa dalam konflik. Namun, walaupun kedua-duanya sangat berbeza, mereka berkongsi satu persamaan, kuasa. Kuasa untuk mengawal wang, wilayah dan kehidupan manusia dalam dunia yang jarang dilihat oleh masyarakat biasa. Dan persoalan yang lebih menarik ialah ini: jika seseorang benar-benar berada di dalam dunia mereka, yang mana sebenarnya lebih berbahaya, dunia Yakuza yang penuh dengan kod kehormatan atau dunia kartel Meksiko yang dipenuhi perang tanpa belas kasihan?